Aduh Basi, aku runsing lah. Apa ni kau rungsing? Tak ada, anak buah aku ni pada minggu lepas aku ajar dia berdoa, sampai sekarang dia tak boleh tangkap apa yang aku ajar. Alah, senang je tu. Ada seorang pensyarah dari UiTM Seri Iskandar Perak. Okey. Dia cipta satu konsep pembelajaran berasaskan permainan. Menarik tau. tu. Memang menarik. Memang menarik sebab kanak-kanak ni dia tertarik dengan permainan. Memanglah, lagi menarik. Dia macam monopoli. Siap ada dadu, ada orang apa semua. Macam mana aku nak tengok? Okey, jom kita tengok. Jom, aku tak sabar lah nak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, maka hari ini kita dapat melihat terciptanya satu produk permainan yang mengusulkan pelajaran Easy Sunnah dihasilkan. Saya melihat banyak lambakan buku-buku tentang doa-doa dan fardu ain serta aplikasi yang telah dibina di dalam telefon tentang fardu ain dan doa-doa dan tidak diendahkan oleh segelintir ataupun orang Islam, di mana dia tidak dimanfaatkan. Dia timbul rasa terpanggil untuk membuat suatu inovasi di mana kita dapat mempelajari doa dengan cara yang santai dan menyeronokkan. Tempoh masa yang diambil untuk mencipta permainan ini sehingga ianya siap untuk dipasarkan lebih kurang 5 bulan, di mana ia bermula daripada pembinaan desain game ini dan dicampur dengan cara bermain. Kita rumuskan bagaimana cara bermain dan elemen-elemen tambahan seperti konten ataupun kandungan ini kita sahkan dengan pakar. Dan yang paling lama untuk kita siapkan desain ini dengan memikirkan testimoni yang dibuat pada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti dan semua peringkat umum. Pendidikan ini saya lebih selesa untuk menggunakannya sendiri, iaitu dengan menggunakan pembiayaan sendiri, kerana saya percaya satu perkara atau pendidikan yang positif dan berimpak akhirnya akan dapat perhatian dan akan menjadi impak kepada masyarakat. Jadi masyarakat sini akan iktiraf permainan ini. Cabaran utamanya ialah kita nak mendapatkan iktirafan daripada pihak ataupun pengiktirafan antarabangsa. Okey, bagaimana untuk mendapat pengiktirafan daripada antarabangsa ini adalah satu cabaran. Di samping kita dapat mengeluarkan pembiayaan sendiri dan dalam masa sama kita terikat dengan kandungan Easy Sunnah ni yang melibatkan doa. Jadi ketelitian itu penting dalam setiap penghasilan permainan atau kandungan permainan ini. Kelebihan Easy Sunnah dibandingkan dengan produk lain, semestinya Easy Sunnah ini dia mencakupi ataupun skop yang kita bina permainan ini adalah mencakupi hanya skop agama. Jadi skop agama yang mana tidak banyak permainan yang berasaskan pembelajaran telah dibina. Tambah lagi Easy Sunnah merupakan satu permainan yang merumuskan aspek-aspek fardu ain dan doa secara komprehensif, di mana kita boleh menjadikan Easy Sunnah ni sebagai formative assessment tools, di mana kita boleh jadikan Easy Sunnah sebagai untuk menilai tahap pengetahuan seorang individu terhadap doa dan fardu ain. Untuk permainan ini saya telah bekerjasama dengan pihak UiTM di bawah Research Innovation Research Unit, iaitu RIBU, yang menguruskan patent dan hak cipta ataupun harta intelek
dan saya telah pun permainan ini telah pun diluluskan untuk mendapat hak cipta di bawah Industrial Design. Dalam masa yang sama beberapa copyright telah diproses yang merangkumi setiap elemen daripada permainan ini. Untuk menghasilkan game yang berunsurkan agama, sudah pasti kita mesti bekerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, kita telah bekerjasama dengan JAKIM, kita telah bekerjasama dengan Jabatan Mufti Wilayah, kita telah bekerjasama dengan Jabatan Mufti Perak, dan masa sama kita bekerjasama dengan Kuisel itu sendiri untuk supaya melihat dengan teliti bagaimana permainan ini betul-betul memenuhi piawaian yang sepatutnya. Di sini saya ingin menunjukkan sedikit apakah sebenarnya Easy Sunnah dan bagaimanakah ianya berfungsi dan cara bermain. Okey, Easy Sunnah ada dalam dua versi. Kalau kita tengok di sini, Easy Sunnah ada dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggeris. Okey, ni ada beberapa kompartmen. Satunya adalah board game ini sendiri. Okey, dan keduanya ialah avatar. Okey, buahnya. Dadu, dan kad, kompartmen kad yang mana yang saya telah keluarkan dalam bentuk begini. Ianya ada 100 kotak kesemuanya. 100 kotak daripada nombor 1 sehingga ke 99 ke 100, iaitu tahniah, di mana kita hanya mengikut anak panah sahaja untuk menggerakkan buah ataupun avatar kita setelah membaling dadu. Dalam salah satu permainan akan melibatkan 3 orang, iaitu pemain 1, pemain 2 dan pemain 3. Di sini di bahagian atas akan sebagai pemantau. Dan lebih sesuai ialah ibu bapa, penjaga ataupun guru. Kita hanya balingkan dadu begini. Kita melihat dapat 4. Kita akan menggerakkan. Pemain pertama akan menggerakkan 1, 2, 3, 4. Di sini kita boleh melihat, soalannya di situ ialah doa masuk tandas. Apakah doa masuk tandas? Sekiranya pemain ini dapat menjawab doa masuk tandas tersebut, maka dia boleh berjalan lagi. Kita baling lagi dadu. 1. Doa keluar tandas. Doa keluar tandas. Doa keluar tandas ini dia tidak dapat menghafalnya ataupun dia tak tahu. Jadi kita boleh dia akan berhenti di sini, dan pemain lain juga akan pemain lain pula akan menggerakkan buahnya. Yang pemain yang menghenti tadi, kita akan memberi dia kad yang seperti mana warna dan nombor yang tertera pada kotak ini, iaitu doa keluar tandas. Jadi kita akan ambil kad di sini. Kita akan melihat yang manakah kad untuk keluar daripada tandas. Lama kelamaan kita berdapati apabila pemain-pemain menguasai doa ni, mereka akan jadi lebih seronok dan lancar untuk bermain. Elemen gula-gula di sini membawa maksud elemen hadiah, di mana berdasarkan kreativiti ibu bapa ataupun guru, dia boleh menghadiahkan apa saja bentuk hadiah kepada pemain di akhir permainan, di mana apabila pemain itu telah dapat menjawab soalan di petak yang ada simbol gula-gula, maka dia layak diberi kad gula-gula begini. Dan apabila pemain dapat kad ini, maka dia simpan dan dia boleh tebus hadiahnya di akhir permainan. Animal rocket, apabila kita sampai ke petak ini, dadu sebagai petak ini, maka kita ada elemen di sini, roket membawa maksud. Kita akan melangkau kotak-kotak, maknanya mempercepatkan proses untuk kita habis. Saya kata ini pergi ke petak ke 58. Macam ni. Jadi kita akan melangkah dengan elemen roket ini, kita boleh melangkah. Jadi dia akan mencepatkan proses untuk menamatkan permainan ini. Sampai ke satu petak yang mempunyai tanda soal seperti ini. Jadi kita ini menunjukkan arahan-arahan yang tidak hanya boleh dibaca oleh pemantau. Seperti contoh ini, kita ambil tanda soal nombor 1, maka pemantau akan baca. Contohnya di sini, sila sebutkan
okey, sunnah-sunnah dalam bersudi. Okey. Jadi apabila pemain ini dapat menjawab salah satu daripadanya pun peringkat permulaan, maka dia boleh berjalan. Harapan saya juga dapat, kalau boleh permainan ini dapat dimiliki oleh setiap rumah, setiap keluarga Muslim, dan tidak lupa juga kepada sekolah-sekolah menengah rendah dan universiti sekalipun, kerana ini bukan sahaja satu permainan, tetapi ia juga merupakan satu alat untuk mengukur tahap pengetahuan kita di samping kita menggunakan kaji bersama keluarga. Alhamdulillah, memang permainan yang menarik lah. Basir, kalau permainan menarik macam ni, aku pun nak main. Main-main juga. Tapi jangan sampai petak suruh baca doa. Kau tak kerti baca doa. Kau agak sikit. Sudahlah kau. Untuk mengikuti kapsul IQ Didik yang lebih menarik, Kita jumpa minggu depan.